بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى بأثره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita semua untuk kita sama-sama bertemu di dalam majlis ilmu yang mana junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyebutkan kelebihan kita melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, sebagaimana hadis baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, man salaka tariqan, di hadis ini datang dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Daud dan selainnya. Kalau kita lihat di dalam Tuhfatul Ahwazi Syarh Jami' At-Tirmidzi, ketika menjelaskan berkenaan dengan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, barang siapa menempuh satu jalan, kata Syekh Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala, man salaka tariqan hissiyan atau ma'nawiyan, yakni barang siapa yang menempuh jalan sama ada secara hissi atau maknawi. Subhanallah. Jadi makna di sini hissi ni, siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu secara hissi. Makna hissi ni maknanya secara fizikal, physically. Maknawi wallahu taala a'lam. Boleh kita maksudkan maknawi ni secara online, hissi dengan maknawi. Jadi alhamdulillah, setelah beberapa lama kita tertahan di rumah-rumah kita, maka dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu dan menempuh jalan yang hissi. Jalan hissi. Jadi sebelum ni mungkin jalan dekat rumah aja. Jalan pergi kat laptop, jalan nak buka apa? Handphone. Jadi alhamdulillah hari ini kita jalan betul-betul, kan, di alam yang hakiki lah, bukan alam maya, selalu alam maya. Jadi alhamdulillah. Jadi Nabi SAW sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, barang siapa yang menempuh satu jalan, sama ada hissi atau ma'nawi, untuk menuntut ilmu. Yaltamisu fihi ilma ay yatatallabuhu fihi ilma, yakni mencari ilmu, untuk menuntut ilmu. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mempermudahkan jalan untuknya ke syurga. Sahalallahu lahu, yakni yassarallahu lahu, Allah mempermudahkan. Dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan jalan dia untuk menempuh jalan untuk menuntut ilmu itu dipermudahkan. Jadi itu antara salah satu tanda untuk kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan jalan kita ke syurga. Maknanya Allah permudahkan jalan kita, yakni Allah mempermudahkan kaki-kaki kita ni untuk hadir ke majlis ilmu. Itu antara salah satu makna. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah, iaitulah berkenaan dengan qadar. Ketika Nabi SAW menyebutkan kepada para sahabat berkenaan dengan ketetapan qadar, ahli syurga dan ahli neraka itu sudah ditentukan tempat duduknya. Maka sahabat Nabi bertanya, antaranya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ya Rasulullah, fa fimal amal,
Kalau sudah ditentukan tempat duduk seseorang itu di syurga atau neraka, maka kenapa kita kena beramal? Maka Nabi SAW bersabda, i'malu fa kullun muyassiru lima khuliqalah. Maka beramallah, kerana setiap di kalangan kamu itu akan dipermudahkan dengan apa yang Allah Ta'ala ciptakan untuknya. Subhanallah. Jadi ini antara kelebihan, bisyarah, khabar gembira daripada Nabi SAW untuk orang yang beramal. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempermudahkan jalannya, mempermudahkan urusannya untuk masuk ke dalam syurga. Itu maknanya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang a'ta, yakni orang yang beramal, orang yang memberikan seluruh daya usaha untuk beramal, wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah dengan mencari sebab-sebab yang boleh menjaga dan memeliharanya daripada azab Allah, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan ganjaran Allah, dia membenarkan syurga. Sebahagian ulama tafsir menyebutkan wasaddaqa bil husna maknanya dia membenarkan la ilaha illallah, kalimah tauhid, dia membenarkan kalimah tauhid, yakni membenarkan tuntutan kalimah tauhid, syarat-syarat dan rukunnya. Wasaddaqa bil husna, maka apakah ganjaran di dunia yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka ini? Mereka yang memberi, a'ta, yakni maknanya memberi segala usaha, daya, tenaga, maknanya dia tidak bakhil, menghabiskan tenaga, menghabiskan masa, menghabiskan duit ringgitnya untuk dalam rangka mentaati Allah. Wa amma man a'ta wattaqa, dan dia berusaha untuk bertakwa, memelihara dirinya daripada menjadi bahan bakaran api neraka. Wa saddaqa bil husna, dia membenarkan al husna, membenarkan syurga, membenarkan ganjaran Allah. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan mempermudahkan dia untuk masuk ke dalam syurga. Dan Allah mempermudahkan dia untuk masuk ke dalam syurga. Ataupun ditafsirkan juga oleh para ulama, mempermudahkan dia untuk melaksanakan amalan yang dapat mendekatkan dia ke syurga. Sebab itu Nabi SAW di dalam doa baginda, Nabi SAW minta syurga dan apa yang dapat mendekatkan diri kepada syurga. Dan Nabi SAW minta lindung daripada neraka dan minta perlindungan daripada apa yang dapat mendekatkan diri daripada neraka. Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Ya Allah, aku memohon kepadamu, kata Nabi SAW, syurga. Wa ma qarraba ilaiha, apa yang dapat mendekatkan kepadanya, min qaulin wa amal, sama ada daripada perkataan ataupun perbuatan. Wa a'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, dan aku memohon perlindungan kepadamu daripada neraka dan apa yang dapat mendekatkan diri kepada neraka, sama ada daripada perbuatan, perkataan dan perbuatan. Dan inilah yang kita harapkan dalam setiap langkah kita ke majlis ilmu. Setelah Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menguji kita dan kita tidak boleh untuk melakukan perjalanan, maka sungguh berbahagialah bagi mereka yang memulakan langkah perjalanannya dalam rangka mencapai keredaan Allah. Maksudnya kena bersyukur bila kita, Allah Ta'ala pilih kita, bila waliul amr memberikan keizinan untuk kita keluar
dan melakukan perjalanan, maka perkara pertama yang kita lakukan adalah, antaranya adalah dalam rangka untuk mendapat keridaan Allah, itulah antaranya menuntut ilmu. Maka itu adalah sesuatu tanda-tanda kebaikan yang Allah Ta'ala zahirkan. Sebab Allah SWT nak mempermudahkan seseorang itu dengan apa yang Allah Ta'ala telah cipta untuk dia. Allah Ta'ala permudahkan untuk dia menempuh jalan daripada jalan-jalan kita kata yang akan membawanya ke syurga. Dan tanpa syak lagi majlis ilmu adalah kita kata perkara yang dapat mendekatkan kita ke syurga. Sebab itu Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang kita bacakan tadi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi Allah Ta'ala akan mempermudahkannya satu jalan ke syurga. Baik, sebab itu sebahagian ulama antaranya Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullah wa waffaqahullah menyebutkan berkenaan dengan manfaat ataupun faedah kita melazimi majlis ilmu. Dan Syekh pernah memberikan nasihat kepada para penuntut ilmu supaya tidak merasa futur, tidak merasa cepat berputus asa ataupun cepat kita kata merasakan bosan ataupun tidak teguh, tidak bersabar, tergesa-gesa ketika menuntut ilmu. Dan kami ingat lagi pesanan Syekh itu memang sangat-sangat membekas ke dalam hati, iaitu kata Syekh, istiqamahlah kamu di atas majlis ilmu, dalam majlis ilmu, kerana kamu tidak tahu mana satu faedah yang kamu dengar yang akan membuka jalan kamu untuk masuk ke dalam syurga. Maknanya kita tak tahu yang mana satu majlis ilmu yang kita hadiri, kita tak tahu mana satu faedah yang ada dalam majlis ilmu itu yang dapat membantu kita ataupun yang akan menjadi pembuka ataupun penyebab untuk kita masuk ke dalam syurga. Kita tak tahu. Sebab itu kita katakan motivasi untuk berterusan dalam menuntut ilmu ini perlu sentiasa dipupuk, sentiasa diperingatkan kepada kawan-kawan kita, kepada sahabat-sahabat kita. Sentiasa kita perlu ingatkan pada diri kita sendiri. Yang paling utama, kerana kita kata dalam keadaan yang kita tengok realiti hari ini, masyarakat berada di dalam kejahilan, berada di dalam kegelapan, berada di dalam kezaliman, berada di dalam keadaan yang terumbang-ambing, kesesatan dan pelbagai penyelewengan bermaharajalela yang kita sendiri lihat di sekeliling kita. Maka rehatkanlah, lapangkanlah dada kita daripada seluruh masalah yang kita lihat dengan kita menghadiri majlis ilmu. Kerana itu sahaja yang dapat melapangkan hati kita, mententeramkan hati kita. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, iaitulah mengingati Allah, iaitulah dengan menghadiri majlis ilmu. Baik, itu kita kata muqaddimah, maknanya untuk kita sama-sama untuk ambil motivasi. Yang bercakap ni pun nak kena ada motivasi juga. Tadi mujur apa? Abu Talhah bagi motivasi kat Ana. Kalau tak, Ana dah tak mari dah. Tu nak kata apa? Kita ni samalah. Pakat-pakat kita beringat. Kan? Alhamdulillah, maknanya saling ingat mengingati. Kan? Hampir-hampir saja Ana tak hadir. Tetapi setelah diberi motivasi oleh Al-Akh, saudara kita Abu Talhah, jadi kita semangat nak mari. Maksudnya tu pentingnya kita kata apa? Kita pentingnya ingat mengingati. Kan? Ingat mengingati. Baik, kerana kita semua ni masih lagi menuntut ilmu. Baik. Jadi insya-Allah pada kelas, maknanya kuliah kita ini, setelah kita berbincang dengan pihak pentadbir, maka kita akan membuka kitab berkenaan dengan akidah, iaitulah kitab Tauhid, dan iaitulah kita menggunakan syarahan Al-Qaulul Mufid ala kitab Tauhid
oleh Syekh Muhammad Salih Al-Uthaymin, Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullahu taala, yang mana ianya adalah salah satu syarahan bagi kitab Tauhid yang min awsa'i syuruh, antara termasuk dalam syarahan yang agak luas juga, dan syarahan yang antara yang terbaik juga, yang kita sedia maklum tulisan-tulisan ataupun durus, penyampaian-penyampaian, kajian-kajian yang disampaikan oleh Syekh Al-Uthaymin rahimahullahu taala, dan kitab-kitab tulisan beliau memang dikenali sebagai kitab yang dalam kategori yang mempermudahkan. Maknanya penggunaan bahasa Syekh Uthaymin memang sesuai untuk setiap peringkat, antaranya sama ada peringkat pemula atau peringkat pertengahan ataupun peringkat yang sudah kita kata yang tertinggi dalam menuntut ilmu. Maknanya kesemuanya menepati tiga-tiga peringkat tersebut. Jadi insya-Allah kita akan melihatlah, kita akan berpandukan pengajian kita ini dengan kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, karangan Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimin, yang mana kalau kitab kalau tak salah sudah ada dalam terjemahan, dan ada boleh rujuk pada Abu Talhah, maksudnya ada kitab ni dah ada terjemahan dalam bahasa Melayu, bahasa Melayu, yang mana untuk membantu kita. Baik, jadi sebuah sedikit tentang kitab ataupun matan dan juga syarahan yang kita nak gunakan ni, iaitulah berkenaan dengan pertama sekali, maknanya kita nak bincang, kita nak membahaskan berkenaan dengan asyraful ulum lah, ilmu yang paling mulia sekali, iaitu ilmu tauhid. Jadi syaraful ilm bi syarafil ma'lum, sebagaimana kata para ulama, kemuliaan ilmu itu dilihat dan ditentukan berdasarkan apa yang dibahaskan, apa yang termaklumi, apa yang dibahaskan. Maksudnya berdasarkan kemuliaan apa yang kita bahaskan. Jadi sudah tentulah apabila kita membahaskan tentang tauhid ini, ianya berkait dengan hak Allah, berkait dengan hak Allah. Jadi kita lihat hari ini kebanyakan di kalangan masyarakat, punca berlakunya masalah, apa sahaja bentuk masalah, di dalam, sama ada masalah dalam individu ataupun dalam komuniti, masyarakat, keluarga, lebih kecil keluarga ataupun masyarakat, jika kita teliti, punca utamanya adalah apabila diabaikan pengajian tauhid, diabaikan berkenaan dengan hak Allah itu. Yang ni memang kita tak boleh nafikan. Maknanya bila kita tengok apa sahaja isu yang berlaku di sekeliling kita, punca utamanya adalah pengabaian tentang hak Allah. Apa sahaja isu. Tengoklah apa isu yang berlaku dalam masyarakat. Baru-baru ni kita kata isu buli, katakan. Kan? Dia bukan semata-mata berlaku isu itu hanya sebatas kita kata perkara itu berlaku dan ada simptom-simptomnya. Kebanyakan orang apabila dia nak menghadapi sesuatu isu itu, maka dia hanya memberi fokus pada simptom. Kan? Contoh kes buli. Baik, jadi apa simptom dia? Simptom dia, kita kata, contohnya kita kata simptom kes buli ni apa? Simptom ni dia punya tanda-tanda yang zahir, tanda-tanda yang kita kata pada surface, pada permukaan yang kita tengok. Antaranya disebabkan oleh sistem pewarisan. Sistem buli tu, dia dah jadi macam sistem turun-temurun. Betul tak? Tradisi nenek moyang. Tapi dia tak kata nenek moyang. Dia kata senior kan. Tradisi senior, daripada senior. Okey, kau ambil dari mana-mana buli-buli ni. Sebab aku dulu kena buli dengan senior. Kan?
Jadi aku sekarang dah jadi senior. Jadi aku kena balas dendam. Dia pun balas dendam pada junior dia yang baru masuk. Jadi dia macam jadi sistem lah. Kita jangan nampak, oh, Arab jahiliah saja yang ada sistem kabilah yang ta'assub, fanatik kabilah. Tak. Dalam kita punya sistem sekarang ini pun, jahiliah tu masih ada. Jahiliah tu masih ada. Kita tak boleh nafikan. Baik, kemudian bila dilihat, itu satu simptom. Betul. Jadi orang pun, kita tengok pakar-pakar pun bersuara lah. Mereka kata, okey, caranya adalah dengan kita memberikan, membuat, kita kata membuat, dipanggil apa? Membuat, pameran ataupun membuat, galakkan, motivasi, ataupun kempen, no bully, contoh kan, tidak ada bully. So buatlah kempen. Baik, sebenarnya benda tu adalah, kita sebutkan dia adalah simptom. Dia adalah simptom. Sebenarnya para nabi dan rasul, mereka diutuskan bukan untuk mengubati simptom-simptom. Ini kita kaitkan dengan pengutusan nabi dan rasul. Para nabi dan rasul, sebagaimana yang kita sedia maklum, dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebutkan berkenaan dengan tujuan pengutusan nabi dan rasul. Antaranya Allah Ta'ala sebut, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sesungguhnya kami telah utuskan pada setiap umat adanya seorang rasul yang menyeru kepada menyembah Allah, mengabdikan diri kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Baik. Dan kita lihat para nabi dan rasul daripada ayat itu dan banyak lagi ayat, Allah Taala sebut, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wa ila madyana akhahum syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Semua Allah Taala sebut. Allah Taala utuskan kepada kaum Ad Nabi Hud, yang dia menyeru kepada tauhid. Nabi Shu'aib diutuskan kepada kaum Madian, menyeru kepada tauhid. Nabi Saleh kepada kaum Thamud, menyeru kepada tauhid. Dan semua nabi-nabi dan rasul itu tugas mereka. Apa maknanya? Maknanya di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasul, para nabi dan rasul, mereka membawa perkara yang menjadi asas dan paksi bagi seluruh keamanan. Bila kita sebut tentang pengutusan rasul itu membawa tauhid, kita kena faham tauhid ini adalah paksi bagi seluruh keamanan. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala utuskan rasul, Allah Ta'ala tak perintah benda lain. Allah jadikan, bukan maksud Allah Ta'ala tak perintah benda lain. Maksudnya Allah jadikan perintah yang paling utama adalah tauhid, selain daripada syariat yang diutuskan kepada mereka. Tetapi yang menjadi perkara utama, paksi, asas bagi keamanan seluruh manusia adalah tauhid. Dalilnya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur adukkan iman mereka itu dengan kezaliman. Kezaliman di sini maknanya syirik. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, yakni kesyirikan, ulaika lahumul amnu, bagi mereka itu keamanan. Jadi Allah jamin. Jadi Allah jadikan paksi bagi keamanan adalah tauhid. Iman yang tidak dicampurkan, tidak bercampur dengannya syirik. Yang ini tauhid. Paksi keamanan, teras keamanan. Bahkan ianya juga disebut dalam ayat yang sama sebagai paksi hidayah dan petunjuk. Sebab Allah kata ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, dan mereka diberikan petunjuk. Jadi kalau kita lihat, dan sadaqallah wa rasuluhu, benarlah apa yang diungkapkan Allah
dan Rasulnya, kalau kita lihat yang macam kes buli baru-baru ni kan, rupa-rupanya dia bukan semata-mata sistem tu. Maknanya dia berpunca dengan apabila ada ahli keluarga yang terlibat percaya kepada bomoh. Kan? Kita dah masuk tahun 2021. Berapa bulan lagi nak masuk 2022. Dan macam-macam teknologi kita hari ni yang macam-macam. Yang kita tengok, kita pun tak sempat nak kejar. Tetapi walaupun manusia itu dia mencapai kemajuan dalam urusan duniawi, tetapi agama mereka, pegangan mereka, i'tiqad mereka, kepercayaan mereka seakan-akan tidak majulah, kembali ke belakang, kembali ke zaman jahiliyah. Kan? Kerana kita lihat masih lagi orang percaya kepada bomoh, percaya kepada perkara-perkara syirik, khurafat. Yang kita tengok hari ini sangat banyak. Dan maknanya di sini bukan setakat itu satu isu. Kalau kita tengok segala isu pasti akan ada kena-mengena dengan penyelewengan dalam iman, penyelewengan dalam tauhid, penyelewengan dalam akidah. Sebab itulah kenapa isu berkenaan dengan akidah ini adalah isu yang dia bersifat segar, evergreen. Dia tak ketinggalan zaman. Dia tak ketinggalan zaman. Maknanya dia sentiasa apa? Sentiasa kita kata berhajatkan kepada rijal, yakni lelaki-lelaki, wanita-wanita, hamba-hamba Allah, sama ada di kalangan lelaki dan wanita, yang sentiasa memperjuangkannya. Dan sudah tentulah mereka adalah golongan yang kita sebutkan sebagai warasatul anbiya di kalangan ulama, di kalangan duat yang berada di atas jalan tauhid. Sebab itu kalau kita tengok balik, itulah kepentingan, kalau kita tengok kepentingan tauhid ini yang perlu kita tekankan. Apa sahaja masalah, sekecil-kecil masalah, sehinggalah sebesar-besar masalah berpunca daripada hubungan manusia itu dengan Allah SWT. Adakah hak Allah itu terpelihara atau tak? Apa lagi isu? Isu apa? Rasuah. Sama juga. Dia berkait dengan iman. Berkait dengan iman seseorang. Bagaimana seseorang itu dia melihat segala yang ada di sekelilingnya itu, adakah dia merasakan dirinya itu ada muraqabatullah, sentiasa diawasi oleh Allah atau tak? Sebab itu kita kata semuanya ada berkait dengan masalah tauhid. Dan sudah tentulah kalau kita nak memahami dengan terperinci, perlu kita melihat penjelasan-penjelasan para ulama yang mereka telah bawakan dan mereka telah istimbatkan daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabawi. Begitulah juga athar para sahabat dan juga penjelasan daripada kalangan tabi'in dan atba'u tabi'in dan pengikut mereka sehingga hari kiamat. Dan antaranya adalah kitab yang kita kata yang sangat agung, yang ditinggalkan oleh seorang ulama yang besar, jasanya terhadap umat Islam, bahkan umat sejagat secara keseluruhannya, iaitulah apa yang disebut sebagai Kitabut Tauhid, alladhi huwa haqqullah 'ala al-'abid. Iaitulah karangan Syekhul Islam Al-Mujaddid Da'wat Tauhid Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kitabut Tauhid. Yang mana kalau kita lihat kitab ini, Syekh rahimahullahu ta'ala tidak menulisnya dengan metod tersendiri, tetapi Syekh rahimahullahu ta'ala menulis Kitabut Tauhid itu dengan metod yang diwarisi oleh ulama-ulama yang sebelumnya. Antaranya adalah apa yang ditunjukkan oleh Imam Amirul Mukminin fil Hadis, iaitulah Imam Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari. Jadi Imam Al-Bukhari dia menunggalkan satu kitab dalam sahihnya
Al-Jami'us Sahih, iaitulah Kitab Tauhid. Dan alhamdulillah Al-Fadil ustaz kita, Ustaz Abu Mubarak, hafizahullah wa wafaqahullah, syarahkan Kitab Tauhid daripada Sahih Al-Bukhari. Baik, metod Imam Al-Bukhari dalam penulisan Kitab Tauhid dalam sahihnya, inilah metod yang diambil dan ditiru oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maknanya kalau orang tanya kita, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ini, dia tulis Kitab Tauhid ni, dia contohi siapa? Pertama sekali dia mencontohi Amirul Mukminin fil Hadis, Imam Al-Bukhari. Cuma Imam Al-Bukhari, perbahasan tauhid dalam kitab Sahih Al-Bukhari itu memberi fokus kepada tauhid berkenaan dengan asma' wa sifat. Lebih fokus pada tauhid asma' wa sifat. Adapun Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, Kitab Tauhid lebih fokus pada tauhid ibadah. Kenapa? Kerana para ulama mereka mengarang dan menulis, bukan mereka karang tu syok sendiri. Mereka melihat keadaan, situasi masyarakat mereka. Apa yang masyarakat mereka berhajatkan ketika itu. Sebab tu kalau kita tengok Imam Al-Bukhari rahimahullah yang wafat 256 Hijrah, ketika zaman beliau tersebar dalam masyarakat Islam, iaitulah bid'ah ta'til, iaitulah golongan-golongan yang menafikan sifat-sifat Allah Ta'ala. Yang ini menafikan, kita kata tersebarnya dalam masyarakat Islam ketika itu, yang paling menonjol adalah ta'til sifat. Sebab itu Imam Al-Bukhari dia karang kitab Tauhid, Kitab Tauhid dalam sahihnya. Sebab itu membantah golongan Jahmiyah. Kerana kita tahu ta'til ini dibawa oleh golongan Jahmiyah, yang mana mereka menafikan dan menolak sifat-sifat Allah Ta'ala yang thabit, yang telah dikhabarkan Allah dan Rasul dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebab itu Imam Al-Bukhari dia hidup dengan, maksudnya dia tulis kitab tu bersesuaian dengan zamannya ketika itu. Sebab itu dia memberi fokus penekanan pada asma' wa sifat. Walaupun ada bab-bab yang juga masuk dalam kitab Imam Al-Bukhari dalam Kitab Tauhid, itu ada juga bab-bab yang berkaitan, tetapi yang lebih dia memberi fokus iaitulah mengisbatkan sifat. Baik. Walhal Imam Al-Bukhari ada lagi kitab akidah dia. Yang utama contohnya Khalqi Af'alil Ibad. Itu juga kitab yang sangat bagus dalam berdepan dan berhadapan dengan syubhat golongan-golongan yang menafikan sifat ahlu ta'til seperti golongan Jahmiyah dan seangkatan dengannya. Baik, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dia berdepan ketika zamannya itu, yang mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wafat dalam 1206 Hijrah. Yang mana ketika itu realiti masyarakat Islam ketika itu, mereka banyak terjebak di dalam syirik-syirik dalam uluhiyah, syirik dalam ibadah, permintaan kepada wali yang sudah mati, permintaan daripada kubur-kubur orang saleh, yang mana doa itu dialihkan kepada selain Allah. Maka ketika itu bangkit dan Allah gerakkan, Allah berikan bimbingan kepada hambanya ini, iaitulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, sebagaimana ulama yang sebelumnya seperti Imam Al-Bukhari mengarang Kitab Tauhid. Lepas Imam Al-Bukhari itu ramai lagi. Contohnya macam Imam Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah yang wafat 311 Hijrah. Imam Ibn Khuzaimah mengarang Kitab Tauhid, iaitulah apa? Juga dalam isbatus sifat, untuk membantah golongan Jahmiyah. Begitulah juga Kitab Tauhid Ibnu Mandah, juga dalam masalah yang sama. Dan sampailah 1206 Hijrah bangkit ulama yang kita kata yang mewarisi keilmuan, yang kita katakan ilmunya bersumberkan Al-Quran dan juga As-Sunnah serta kefahaman salaful ummah, maka bangkit Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengarang Kitab Tauhid. Sebab itu tak betul orang yang kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini dia buat ajaran sendiri. Tak betul. Sama sekali tidak benar.
Kalau orang yang betul-betul dia ikhlas, dia tidak, kita kata tidak bias, dia betul-betul adil, maka lihat kandungan kitab tauhid itu. Cabut dulu kulit tu. Jangan tengok. Jangan tengok kulit. Kan? Suruh dia okey, nak betul-betul cari kebenaran. Okey, buka kitab ni tapi jangan bagi tahu dekat dia kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nanti dia kata Wahabi terus. Habis. Dia habis kalau Wahabi tu habis. Kan? Dia menutup terus pintu kebaikan. Tak, okey, letak tepi dulu. Siapa-siapalah kata okey, Wahabi punya kitab ke apa, okey, letak tepi. Cabut dulu. Baca hak dalam tu dulu. Baca, tengok apa dalam tu. Bagi mereka yang sudah membaca, sudah meneliti, orang kata apa? Orang panggil tak kenal maka tak cinta. Kan? Sebab itu kita teringat Syekh kami cerita macam itulah. Ada orang yang anti dengan Muhammad bin Abdul Wahhab ni. Macam diceritakan oleh guru kami bagaimana di India. Ini cerita ni mungkin masyhur kan. Memang kita pernah dengar. Kalau siapa yang pernah dengar, dia pernah dengar. Kita cerita apa? Cerita pasal ada orang yang dia benci dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ni. Tetapi ada anak murid dia yang cerdik. Anak murid dia ni dah mengaji dah kitab tauhid. Kemudian anak murid dia ni hadiahkan kepada gurunya kitab tauhid, tapi dia cabut kulit cover tu, dia cabut dulu. Dia bagi isi je. Kemudian dia suruh tok guru dia tu baca. Jadi tok guru dia pun baca. Lepas tok guru dia baca, tok guru dia kata aku tak pernah baca kitab yang terbaik. Tok guru dia puji. Kemudian anak murid dia kata itulah kitab orang yang hang paling benci saya. Kemudian setelah itu tok guru dia mendoakan kerahmatan, mendoakan keampunan dan menarik balik. Maknanya dia bertukar. Sebab itu kita kata innal qulubal ibad baina isba'in baina isba'in min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa syaa. Hati-hati hamba itu berada di antara jari jemari, dua jari jemari daripada jari jemari Allah Ar-Rahman. Dia membolak-balikkan hati hamba-hambanya itu mengikut apa yang dia kehendaki. Sebab itu kita kata hidayah itu milik Allah. Sebab itu kita tunjukkan, tolong tunjukkan hidayah. Yang ini hidayah bayan wal irsyad. Kita bagi bimbingan. Macam itulah maknanya. Kan? Kalau orang cakap macam-macam, bagi. Kan? Post dekat dia. Free. Kalau dia duk cakap sangat macam-macam, post dekat dia. Moga-moga jadi asbab hidayah. Kan? Tapi ada orang dia dah post dah sampai. Dia tak mau. Dia takut. Dia takut kalau buka buku tu, terus tukar keluar Wahabi keluar. Macam takut hantu. Buka tu buku tu, dia takut macam ada apa? Ada orang keluar. Kan? Itu kita kata, hak tu kita kata man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Hak tu kita kata kalau dah Allah Taala sesatkan, tak ada siapa boleh bagi petunjuk. Na'udzubillah min dzalik. Hak tu kita minta lindunglah sampai tahap macam tu sekali. Bukan kerana petunjuk tu tak jelas, tetapi dia sendiri yang memilih jalan yang kita kata kelam, yang gelap. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Bila mereka yang menyeleweng, maka Allah selewengkan hati-hati mereka. Yang tu kita kata sebahagian golongan yang terpaling ataupun berpaling daripada kebenaran itu memang sikap dia sombong, dalam keadaan sombong. Baik. Jadi kalau kita tengok balik, itulah maksudnya kita nak kena tahulah, maksudnya kitab tauhid itu sendiri dia bukanlah karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tu tanpa ada contoh salaf. Sudah banyak contoh yang ditunjukkan oleh ulama-ulama terdahulu. Memang mereka menulis untuk menyelesaikan masalah umat. Kan? Bukan sebab itu dengan niat tersebut, dengan niat murni tersebut, Allah Taala tuliskan penerimaan makhluk. Allah Ta'ala jadikan kitab mereka itu, walaupun sekarang ni dah 1443 Hijrah, kitab itu ditulis oleh seorang ulama yang wafat 1206 Hijrah, dah 1400 Hijrah, masih lagi dipelajari, masih lagi diterjemahkan, masih lagi dijual, masih lagi
dicetak, diulang cetak, diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa. Maknanya menunjukkan keberkatan. Satu kita kata keberkatan. Maknanya niat penulis itu Allah Ta'ala terima. Hasil dia tu diberkati. Cuba kita tengok kitab-kitab ulama. Macam Riyadhus Salihin. Kan? Diajar. Kenapa? Kerana penulis dia itu memang Allah Ta'ala telah tuliskan penerimaan atas apa yang dituliskan. Berbeza dengan orang hari ini, dia menulis kerana apa? Kerana nak mengangkat diri. Kan? Bukan nak mengangkat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak mengagungkan Allah, tetapi nak mengagungkan diri sendiri. Sebab itu kita kata apa? Dia mungkinlah dia akan best seller tu sekejap je lah. Dia sekejap best seller, tapi dia akan jatuh juga sekejap. Tapi kitab ulama yang ditulis kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia berkekalan. Kerana kandungan dia. Kan? Sebab itu kita dia beza. Kan? Baik. Jadi itu berkenaan dengan apa? Kita kata Kitabut Tauhid. Baik. Jadi berkenaan dengan syarah bagi Kitabut Tauhid ni banyaklah yang disyarah. Sebab itu kita tengok syarahan-syarahan dia sangat banyak. Syarahan yang paling masyhur dan paling kita kata yang paling luas sekali antaranya Taysirul Azizil Hamid. Syarahan bagi Kitabut Tauhid. Kemudian banyak lagi lah syarahan yang berjilid-jilid Kitabut Tauhid ni, dan antaranya lagi syarahan I'anatul Mustafid, karangan yang disyarahkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan, At-Tamhid, At-Tamhid oleh Syekh Saleh Al-Syekh. Kemudian syarahan bagi Kitabut Tauhid ni banyak, sangat banyak. Dan kemudian kitab yang depan kita ni Al-Qaulul Mufid, ala Kitab Tauhid. Baik. Dan kalau kita lihat Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, jadi beliau ialah ulama yang kita katakan sebagai ulama yang hidup muasirin lah, yang kontemporari, yang kita kata dia hidup pada zaman kita ini, dan maknanya dia kalau kita tengok balik Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah, dia apa nama dia, apa kita kata, ulama yang masyhur daripada kalau kita tengok dia punya nasab dia tu sampai kepada Bani Tamim. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun Bani Tamim juga. Dan maknanya kitab yang kita nak belajar ni, pengarang dia Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, nasab dia sampai kepada Bani Tamim. So Bani Tamim ni kita kena tahu sikit apa kelebihan Bani Tamim ni. Orang hari ni dia duk dengar apa ustaz-ustaz akhir zaman banyaklah duk cerita pasal akhir zaman ni. Tapi tentang hak Bani Tamim ni dia sembunyi. Terutamanya tentang nasab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lagi dia sembunyikan. Kalau boleh dia tak mau bagi tahu, tak mau habaq kat orang. Jadi tanggungjawab penuntut ilmu habaq dekat orang. Kerana Bani Tamim ni dia ada kelebihan dia tersendiri. Sebagaimana hadis dalam Sahih Al-Bukhari, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Iaitulah Abu Hurairah radhiyallahu an bagi tahu tentang beliau sentiasa menyintai Bani Tamim kerana 3 perkara. Antaranya Nabi SAW ketika datangnya sedekah, yakni zakat daripada Bani Tamim, maka Nabi SAW membahasakan ini adalah sedekah daripada kaum kami. So bila Nabi SAW bagi tahu kaum kami, maka itu adalah menunjukkan satu kelebihan. Yang kedua, dalam hadis yang sama Abu Hurairah radhiyallahu anha kata, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ada seorang hamba daripada kalangan Bani Tamim. Kemudian Nabi SAW memerintahkan Aisyah radhiyallahu anha untuk merdekakan hamba sahaya tersebut. Nabi kata, a'tiqiha atau a'tiqha fa innaha min
Bani Ismail atau fa innaha min qaumi Ismail atau min Bani Ismail. Merdekakan dia kerana sesungguhnya dia daripada keturunan Bani Ismail. Maknanya dia daripada keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Bani Tamim ni keturunan Bani Ismail. Pure. Maknanya kalau kita tengok orang Arab semua tu, dia ada, kita kata antara salah satu cabang yang terbesar Arab ini, iaitulah Arab daripada Bani Ismail. Bani Ismail. Baik. Yang ketiga, Nabi SAW bagi tahu tentang akhir zaman. Jadi ini satu kelebihan. Nabi kata, hum ashaddu ummati ala dajjal. Bani Tamim ini mereka adalah manusia yang paling keras perlawanan dia, pertentangan dia melawan Dajjal. Hum ashaddu ummati ala Dajjal. Mereka orang yang paling keras menentang Dajjal. Bukan Bani Melayu jangan syok sendiri. Orang kita dia duk syok. Tu Bani Melayu lah apa yang akan melawan Dajjal bla 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 bla, dia tak ada dalil pun. Dia main ikut suka hati. Tapi hak yang Bani Tamim yang Nabi sebut dalam Sahih Al-Bukhari ni, dia abaikan. Hak yang tak ada dalil tu yang dia duk angkat. Betul tak? Perasan kan? Perasan. Tak dengar pun keluar hang cakap ni hadis dalam Sahih Bukhari ni. Kalau baca hadis Sahih Bukhari ni, jelas Bani Tamim. Tapi ada orang takwil pula. Dia kata Tamim tu tanah Melayu. Dia kena kat lain. Kita kata susah juga tu. Sebab itu kita kata kena tahulah tentang nasab, tentang secara serba ringkas tentang nasab orang Arab ni. Baik, jadi kalau kita tengok balik, itu kelebihan. Kelebihan. Dan jika kita lihat dari sudut sejarah, memang tak dinafikan dalam zaman yang kita kata keruntuhan umat Islam itu berlakunya kesyirikan di dalam masyarakat Islam pada zaman kita kata yang lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, sezaman. Maknanya kita lihat, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dakwah tauhid yang disuruhkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ni adalah dakwah yang jelas. Yang jelas, yang bersandarkan daripada dalil-dalil Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan itulah yang kita lihat sampai sekarang. Maknanya kita kata adanya ulama-ulama yang datang daripada keturunan Bani Tamim. Kita bukan nak taksub pada keturunan tu, tapi kita nak bagi tahu tentang golongan yang kita kata menepati sifat-sifat yang Nabi SAW bagi tahu tentang hum asyaddu ummati ala Dajjal. Mereka yang keras menentang Dajjal. Maknanya sifat-sifat kita kata yang mereka yang keras menentang kezaliman, keras menentang kesyirikan. Tak ada lagi kita nampak melainkan antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Keras menentang dajjalun kazzabun pada zaman dia. Kan? Sebelum keluarnya Dajjal yang besar. Maknanya kita kata benda tu dia bukan terus tiba-tiba mereka tu nak lawan Dajjal tiba-tiba, tak. Maksudnya ada pemula dia. Maksudnya dia berterusan. Sama juga macam hadis Nabi SAW, hadis Al-Bukhari daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nabi SAW bagi tahu tentang walan tazalu ummati zahirina 'ala al-haq. La yadurruhum man khadhalahum atau man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. La tazalu ummati zahirina 'ala al-haq. La yadurruhum man khalafahum atau khadhalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dhalik. Maksudnya sentiasa akan ada umat di kalangan umatku ini, kelompok yang mana ta'ifatun min ummati, yakni kelompok di kalangan umatku yang mereka ini sentiasa memperjuangkan kebenaran. Zahirina 'alal haq, mereka sentiasa menzahirkan kebenaran, petunjuk sunnah Nabi, tauhid. La yadurruhum man khalafahum, tidak memudaratkan orang-orang yang menyelisihi mereka sehinggalah datangnya perintah Allah ataupun urusan Allah, yakni kiamat, dan mereka dalam keadaan tersebut. Sebab kalau kita tengok balik, ini antara kelebihan kita kata Bani Tamim, yang kita bukan tengok pada jins ataupun jenis Bani Tamim itu secara keseluruhannya, tapi kita tengok pada sifat, iaitulah pendokong-pendokong
mereka yang berada di atas dakwah tauhid, yang mengajak kepada tauhid dan membasmi kesyirikan. Iaitulah pada setiap zaman tu ada ulama yang Allah Taala apa kita kata bimbing dan Allah Taala keluarkan di kalangan mereka itu mereka yang memperjuangkan tauhid. Sebab itu kita katakan itu antara kelebihan Bani Tamim yang kita tak nampak, melainkan ada pada sifat-sifat orang yang berdakwah kepada tauhid. Orang yang berdakwah kepada tauhid. Baik. Kerana fitnah Dajjal itu yang paling besar sekali adalah apa? Kesyirikan, kekufuran. Dan sudah tentulah lawannya yang paling utama adalah tauhid. Kan? Lawan itu dia punya logik. Kan? Takkanlah Dajjal punya fitnah tu syirik, kufur, lawan dia juga geng-geng syirik juga. Betul tak? Kan? Lawan dia apa dia? Benda-benda kita kata apa? Khurafat. Tak logik lah. Kan? Nak lawan Dajjal ni, tapi dia yang sendiri yang dia yang berdusta. Kan? Nak lawan Dajjal, dia sendiri apa? Berdusta atas nama Nabi. Boleh ke nak lawan Dajjal berdusta atas nama Nabi? Menyandarkan sesuatu yang dusta ke atas nama Nabi. Kan? Kemudian nak lawan Dajjal nanti, jumpa Dajjal, wahai rijalul ghaib, tolong kami. Ya ahli Naubah, tolong kami. Logik ke? Dajjal tu yang datang. Dajjal kan boleh merupa kan? Dajjal tu yang datang. Akulah ahli Naubah. Kan? Tak logik. Maknanya kita kata itu Allah Ta'ala dah zahirkan. Maknanya dah zahirkan. Orang yang kerah menentang Dajjal ni sudah tentulah orang yang kerah menentang kesyirikan. Orang yang kerah menentang perkara-perkara yang bercanggah dengan tauhid, bercanggah dengan sunnah. Orang yang kerah menentang pendustaan. Tiba-tiba nak lawan Dajjal, sijil palsu ni. Oh tak apa, sijil palsu. Sijil palsu pun tak apa, dia kata. Yang penting niat baik. Lepas tu Dajjal mari nanti, Dajjal bawa sijil palsu, bagi alasan yang sama. Oh ikut Dajjal. Pasal apa? Yang penting niat baik. Tak boleh kan? Kita kata benda tu kita kata fitrah. Kan? Kebenaran dan kebatilan tu takkan bersatu. Sebab itu antara perkara yang kita kata penuntut ilmu dalam mereka menyampaikan, kita kata berkenaan dengan khususnya bila menjawab kita kata tuhmahan-tuhmahan terhadap tokoh-tokoh yang membawa kepada tauhid ini, antara yang boleh ditekankan, maksudnya yang ni jarang orang nak, ustaz-ustaz akhir zaman tak maulah nak quote benda ni. Sebab apa? Sebab tak kena dengan hawa nafsu mereka. Ustaz-ustaz akhir zaman yang tak betul. Ustaz akhir zaman kita panggil. Maknanya yang suka, kita kata apa, yang suka ambil hadis-hadis akhir zaman, tetapi dia hanya ambil apa yang kena dengan selera dia, hawa nafsu dia, tetapi tak ambil dalam, maksudnya dalam makna yang sahih. Kalau betul-betul ambil makna yang sahih, kita akan nampak maknanya apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW itu adalah kita teguh dan tetap di atas ajaran tauhid dan juga sunnah. Baik, jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kalau kita tengok biografi beliau, jadi beliau lahir dalam tahun 1929 Masihi di Unaizah. Kalau kita di Unaizah, dan apa dia kita kata beliau wafat kalau ikut tahun Masihinya tahun 2001. Sebab itu kenapa kita katakan dia ulama yang masuk dalam kategori ulama muasirin lah, walaupun dia dah meninggal, tetapi beliau sempat maksudnya beliau sempat melihat zaman yang kita kata berada dalam zaman moden lah. Maknanya sebab itu kalau kita tengok balik sampai sekarang tahun 2021, maknanya kita boleh dengar dia punya syarahan-syarahan dia di YouTube, di audio-audio kan, maknanya yang disebarkan sangat banyak. Jadi sebab itu kita kata dia termasuk dalam ulama yang muasirin, yang kita kata yang bahkan dijadikan rujukan dalam setiap lapangan bidang ilmu. Dan antara kelebihan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya uslub yang memudahkan. Ini maksudnya dia seorang yang ulama yang kita kata dia ilmunya tinggi, tetapi dia dapat menyampaikan ilmunya itu bagi orang faham. Tak kira apa peringkat. Itu ciri-ciri ulama.
Bukannya belajar-belajar makin tak faham. Makin tak faham dia kata, siapa yang banyak tanya kurang iman. Tak boleh. Ni tinggi-tinggi je ni. Itu tak itu salah tu kan. Itu mengelak. Kan. Mengaji lama-lama dia kata tak boleh faham pasal apa? Pasal tak sampai maqam lagi. Dia kata nak sampai maqam kena buat apa? Kena bertapa dulu. Jadi buat benda pelik-pelik pula kan. Itu kita kata tak pelik kan. Jadi kita kata ilmu agama ni dia bukan macam ilmu, kita kata bukan macam ilmu silat lah. Ilmu silat ni dia kena apa? Dia kena sembunyi buah tu. Tok guru tu kena sembunyi buah. Kalau tak anak murid kalahkan dia. Tak. Kan ilmu agama ni kita kata dia tak macam tu. Maknanya memang tujuan kita mengajak ni nak bagi orang cerdik. Bukan nak bagi orang bodoh. Bukan nak bagi orang lagi jadi bodoh. Supaya kita boleh eksploitasi orang tu, itu bukan jalan dan bukan tujuan ilmu disampaikan. So kita pelik nampak orang yang kalau ada ajaran-ajaran yang apa, yang dia kononnya susah nak faham. Susah nak faham, tak faham langsung. Itu kita kata pelik. Tak percaya kalau tengok orang yang mengaji akidah falsafah. Dia sendiri tak faham. Tapi dia buat-buat faham. Itu susah tu. Tak percaya kan? Tak percaya tengok orang yang mengaji ilmu falsafah. Dia sendiri tak faham, tapi dia buat-buat faham. Itu susah tu. Kan? Sebab itu kita kata kita nak mengaji ilmu yang jelas. Sebab itu Imam Malik kata apa? Al-ilmu ataupun Imam Malik kata ilmu itu adalah apa? Ma rawahun nas. Ilmu tu apa yang diriwayatkan oleh manusia, diriwayatkan oleh para sahabat. Diriwayatkan oleh orang yang kita kata thiqah, orang yang benar-benar terpercaya, yakni sahabat Nabi. Kan? Adapun selain daripada itu, maka ianya adalah apa? Was-was syaitan, ataupun dia adalah kita kata dia kata apa? Benda-benda yang benda-benda yang ganjil, yang benda-benda yang kita kata berlawanan dengan nas Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka itu bukan ilmu. Itu bukan ilmu. Baik, ilmu ni mesti dia jelas sumber dia. Baik, jadi itu berkenaan dengan kita kata muqaddimah. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ni boleh search lah dia punya Syekh Utsaimin punya biografi tu. Memang banyaklah dalam pelbagai bahasa. Bahasa Arab ada, bahasa Melayu ada, bahasa Inggeris ada, boleh dirujuk. Maknanya tarjamah ataupun biografi Syekh kita sentuh secara ringkas je kenapa kita pilih kitab ini. Sebab itu karangan Syekh ni sangat banyak lah. Sebab itu kalau kita tengok balik Syekh antara kitab-kitab beliau yang dijadikan silibus yang penting kan dalam pengajian ilmu, contohnya macam kitab beliau tentang usulul fiqh, iaitulah apa, usulul tafsir. Maknanya kitab yang kita kata beliau mudahkan, contohnya macam Taqrib, Tadmuriyah contohnya. Kemudian kitab-kitab yang syarahan-syarahan beliau terhadap hadis-hadis Nabi SAW pun banyak. Dan itu kita tak perlu nak sentuh panjang kerana memang tak dinafikan lagi ketokohan beliau, keilmuan beliau. Baik, tidak ada yang menafikan keilmuan dan ketokohan beliau melainkan orang jahil. Itulah seperti mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga. Tak ada yang menafikan ketokohan dan keilmuan beliau melainkan orang itu jahil. Ataupun sahibul bid'ah, orang yang ada penyakit dalam hati, orang yang berdendam dengan sunnah dan juga ahlinya. Baik, adapun kitab kita ini Al-Qaulul Mufid, maka kalau kita lihat banyaklah cetakan. Kalau kita tengok tabaah cetakan ini dalam bahasa Arab, cetakan yang paling sahih sekali ataupun yang dijadikan mu'tamad, yang kita kata apa dia, tabaah yang mu'tamadah, yang kita kata yang maknanya kalau ada tabaah cetakan-cetakan yang lain tu yang ada kekurangan dan sebagainya, akan dijadikan satu rujukan cetakan Darul Ibnul Jauzi. Darul Ibnul Jauzi sebab dia memang dicetak ketika Syekh masih hidup. Dan ada di hadapan tu kalau kita tengok ada tahrir daripada Syekh, iaitu pada tahun 1417 Hijrah. Maknanya Syekh sebelum maksudnya ketika Syekh masih hidup lagi, maknanya ada tulab beliau, penuntut ilmu di kalangan penuntut ilmu
maknanya mereka inilah kita kata transkrip syarahan. Asalnya syarahan ni dalam bentuk audio kan, sautiat, maksudnya dia syarah. Itu kebiasaannya Syekh, maksudnya setelah disyarahkan kemudian mereka tafriq lah, ni transkrip, so jadi kitab. Satu keberkatan ilmu apa dia yang terzahir pada syarahan ulama. Sebab tu kitab ini yang paling muktamad, maknanya kalau dia ada banyak lagi cetakan macam Darul Usaimi ataupun Darul Asimah kalau tak salah, dan ada juga dalam versi PDF dan sebagainya, tetapi yang muktamad iaitulah apa, Darul Ibnul Jauzi. Yang ini maknanya kalau kita jumpa ada nuskhah-nuskhah yang berbeza-beza tu, maknanya kalau ada kekeliruan maka rujuk nuskhah yang asal lah, macam tu. Adapun terjemahan anda tak pastilah terjemahan tu, maksudnya rasanya dia ambil daripada terjemahan Ibnu Jauzi. Alhamdulillah, maknanya terjemahan yang ada kita ada ni, maknanya dia iktimad, dia berpandukan dengan Darul Ibnu Jauzi yang mu'tamadah lah. Maknanya kita nak elakkan daripada kekeliruan ke apa, maknanya ini yang tepat lah. Maknanya ini juga adalah satu perkara yang kita mungkin tak dapat lah kalau kita dengar ceramah-ceramah biasa. Sebab itu mengaji kitab ni kita akan belajar adab-adab ilmu, maknanya kita akan macam mana disiplinnya kan. Maksudnya kita tak masuk lagi kitab ni, maknanya kita dah tahu, maksudnya ulama bahaskan tentang kita kata kepentingan kita ambil satu nuskhah, satu kitab tu yang muktamadah, ya, supaya nak elakkan daripada kekeliruan dan sebagainya. Maknanya sampai tahap itulah disiplin ilmu ni. Sebab pasal ilmu ni agama dan amanah. Sebab tu kita ni apa kita kata, bila kita hadiri majlis ilmu orang-orang yang amanah, maka dia akan amanah dalam menukilkan, dalam menyampaikan, dia akan amanah. Maknanya kita kena bagi tahu. Sebab itu kalau kita pakai rujukan kitab ni, kita lega pasal kita ada panduan, kan. Dia tak sama dengan ceramah umum. Ceramah umum tu kan, kita kata kita tak ada panduan. Sebab itu kita kata majlis ilmu yang hakiki ni majlis ilmu yang ada kitab. Ada kitab, maksudnya kita guna kitab sebagai panduan kita. Baik, jadi insya-Allah kita akan dah apa, mukaddimah maksudnya dah pukul 11 dah, 10.56 dah. Jadi kita baca sikit je, sikit je sebelum kita tangguh majlis kita ni, mukaddimah. Baik, jadi mukaddimah Syekh ni dalam Darul Ibnul Jauzi ni, kalau kita tengok kita start di mukaddimah tu, dia hanya teknikal lah. Maknanya mukaddimah tu disebutkan apa dia muallif ataupun kita kata syekh, dia sebutlah tentang kita kata apa, tentang syarah kitab tauhid ni yang telah dikendalikan oleh sebahagian daripada penuntut ilmu, yang mereka rakam dan mereka minta keizinan syekh untuk apa, untuk diterbitkan. Dan antara yang syekh sebut dekat dalam mukaddimah ni, dia ni dua orang tokoh, iaitu syekh juga dah ulama juga, yang dulunya adalah murid Syekh Uthaymin, Dr. Sulaiman Al-Abdullah Abul Khail dengan Dr. Khalid Al-Ali Al-Musyaiqih. Mereka ini yang apa kita kata, yang membantu untuk transkrip lah, dan untuk apa kita kata apa, syarahan syekh ini, dan kemudian dinamakan syarahan ini dengan Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Baik, okey, itu hanya teknikal lah, hanya syekh sebut apa beza antara apa dia cetakan ini dengan cetakan yang sebelumnya dan sebagainya. Secara teknikalnya kita tak sentuh. Baik, qala al-muallif rahimahullahu taala. Kemudian syekh terus masuk qala al-muallif rahimahullahu taala. So muallif di sini siapa? Muallif kitab asal ni, kitab yang matan, yang disyarahkan kitab itu Kitab Tauhid. So muallif dia balik kepada muallif Kitab Tauhid. Siapa? Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Jadi bila sebut qala al-muallif itu maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab.
Baik, kata muallif rahimahullahu taala Kitabut Tauhid. Ini tajuk dia, Kitabut Tauhid. Baik. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, lam yuzkar fi an-nusakh allati bi aydina khutbatan lil kitab min al-muallif. Fa imma an takuna saqatat min an-nusakh wa imma an yakuna al-muallif iktafa bi tarjamati li annaha unwanun ala mawdu'il kitabi wa huwa tauhid. Baik. Tidak disebutkan dalam nusakh-nusakh, yakni nuskah-nuskah kitab tauhid ini bi aidina, yang ada di tangan-tangan kami, khutbah. Khutbah yakni apa dia, khutbah kitab. Ya, khutbah kitab ni maknanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dia tak sebut khutbah. Dia tak sebut awal penulisan kitab itu innal hamdalillah nahmaduka alhamdulillah rabbil alamin kata. Itu maksud khutbah lah. So kata Syekh Utsaimin, tidak disebutkan di dalam nuskah-nuskah yang ada di tangan kami ini khutbah untuk kitab ini daripada muallif, daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi saya sebutkan kenapa, sebab apa kemungkinan tidak disebut ataupun kita kata khutbah itu tidak ada. Fa imma an takuna saqatat minan nusakh, sama ada ianya digugurkan ataupun tergugur daripada nusakh ataupun orang yang menyalin, ataupun nuskah itu sendiri yang sampai tidak tertulis khutbah muallif. Itu yang pertama. Wa imma, so kat sini Syekh kata dalam bentuk kemungkinan, wa imma an yakuna al-muallif iktafa bi tarjamati li'annaha unwanun ala mawdu'il kitabi wa huwa tauhid. Ataupun sama ada muallif itu hanya mencukupkan dengan menyebut tarjamah. Tarjamah ni maknanya disebut kitabut tauhid tu. Dia tak sebut alhamdulillahirabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim ke, tak. Kitabut Tauhid. Tapi ada juga nuskah yang ditulis bismillahirrahmanirrahim. Ada, tak nafikan. Itu kita kata banyaklah, maksudnya dia berbeza dari sudut nuskah. So yang catatan yang sampai. Nuskah apa yang ada, yang tak. Tapi Syekh Utsaimin kata yang sampai pada kami, yang ada di tangan kami, tidak ada khutbah. So bila tak ada khutbah ni, bismillah pun tak ada. Terus Kitabut Tauhid, kalau kita base pada zahir apa yang Syekh Utsaimin kata. Baik. Li'annaha unwanun ala mawdu'il kitab wa huwa tauhid. Kerana muallif ini mencukupkan tarjamah kerana ianya adalah tajuk, alamat bagi tajuk kitab ini, iaitulah tauhid. Baik. Kat sini sama juga macam dia perbahasan ni, kalau kita perasan sama macam perbahasan ulama syurah hadis ketika mereka mensyarahkan kitab yang pertama dalam Sahih Al-Bukhari. Apa kitab pertama dalam Sahih Al-Bukhari? Kitab Kaifa Bad'ul Wahyi. Bagaimana wahyu bermula, bagaimana penurunan wahyu bermula. Kitab Kaifa Kana Bad'ul Wahyi. Itu kitab yang pertama dalam Sahih Al-Bukhari. Cuba kalau siapa ada Sahih Bukhari, buka dalam first tu, tak ada khutbah. Tapi kalau kita buka Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari, adalah khutbah. Sebab dia akan mulakan dengan perbahasan muqaddimah. Bagi muqaddimah Fathul Bari. So Ibnu Hajar dia start khutbah, tapi hak yang kitab Sahih Bukhari tu, kalau kita buka awal, ada bismillahirrahmanirrahim, kaifa kana bad'ul wahyi. Kemudian bawa ayat Quran. Terus ayat Quran. Kan? Terus ayat Quran. Dia tak ada, Imam Al-Bukhari tak mulakan dengan khutbah. Dia tak sama macam Sahih Muslim. Kalau kita buka Sahih Muslim, Imam Muslim mulakan dengan khutbah. Sama tak? Beza kan? Baik, sekarang ni, sebab itu kita katakan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, sani' dia punya metod dia sama macam Imam Al-Bukhari. Sebab tu dia tak start dengan khutbah. Kalau kita tengok perbahasan syurah hadis tentang kitab Sahih Al-Bukhari, mula tu memang panjang ni orang bahas. Kenapa Imam Al-Bukhari tak mula dengan khutbah? So panjang ni orang bahas kan. Antaranya yang paling terbaik mereka berikan sebabnya kerana
Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau mulakan kitabnya itu dengan Al-Quran, dengan ayat Quran, dan dengan hadis Nabi SAW, kerana dia mencukupkan hal tersebut untuk menyampaikan kepada pembaca bahawasanya inilah muqaddimah dia. Kerana dia penulis Imam Al-Bukhari nak iltizam ataupun nak melazimi firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Jadi sesuai dengan kitab Sahih Al-Bukhari itu, Jami'us Sahih, Imam Al-Bukhari dia nak mulakan perbahasan berkenaan dengan wahyu ni, dia nak mulakan dengan Quran sendiri kerana dia wahyu, dan hadis itu sendiri kerana kitab ni nak bahaskan tentang wahyu yang diturun kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Imam Al-Bukhari dia punya sani', dia tak mau start dengan dia punya kalam dia. Subhanallah. Adab. Nampak? Kita mengaji kitab ulama ni, kita nampak adab ulama. Walaupun kita tak nampak dia punya apa? Gambar. Kita tak nampak video dia, tapi kita tahu adab dia. Dari penulisan dia. Dia tak mau mendahului kalam Allah dan kalam Rasul. Hadis Nabi. Sama macam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sebab itu kitab dia, Bismillahirrahmanirrahim, dalam sebahagian nuskhah, Kitabut Tauhid. Kemudian terus bawa ayat Quran. Tak ada dia kata, qultu ke, aku berkata, qala fulan kata. Dia start dengan qala Allah Ta'ala. Nampak? So, maksudnya apa? Kita kata secara praktikal. Dan sebab itulah kalau kita tengok balik penulisan tesis zaman sekarang, jangan tengok tesis yang dalam bahasa Melayu, tesis-tesis yang dalam bahasa Arab. Khususnya tesis-tesis di kalangan ulama-ulama yang membahaskan tentang ilmu syariah, ilmu agama. Kita akan tengok macam tu juga susunan dia kan. Kalau siapa yang ada buku-buku yang ditulis oleh ulama-ulama kemudian pun, dia bila nak bahaskan sesuatu isu, dia akan mulakan dengan qala Allah, qala Rasulullah kan. Dia akan mula dengan ayat Quran dulu kan. Kalau nak bawa dalil, start dengan ayat Quran dulu. Kemudian baru hadis. So, itu kita kata dia punya metod kan. Dia punya metod kita kata yang datang daripada apa, sebenarnya dia berpunca daripada apa, ta'zim, pengagungan, penghormatan hati itu terhadap kalamullah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila kita bincang tentang agama ni bukan milik kita. Bukan ikut suka hati kita nak cakap. Mula kitab dia apa? Kalau orang zaman sekarang, kalau kita tengok perangai mereka, kalau kita translatekan perangai mereka tu masuk dalam kitab, dia akan mula dengan apa? Berkata tok guru aku di dalam mimpi. Betul tak? kalau kita translate ke bahasa kitab. Betul tak? Dia tak kata qala Allah. Orang minta dalil, mana firman Allah, mana dalil? Dia tuduh apa? Wahabi. Habis kan? Tengok kan? Ni tok guru saya duk cerita ni. Tok guru dia cerita. Cerita kat mana? Cerita dalam mimpi. Mimpi pula. Dia tak ada adab. Nak cerita tentang agama, tapi tak ada langsung ayat Quran. Tak ada langsung hadis. Yang ni kita kata kalau dengar orang yang cakap pasal agama, tak ada ayat Al-Quran, tak ada hadis Nabi, cuci tangan lah, tak payah dengar. Tak payah dengar. Kan? Tara yang ada ayat Quran dengan hadis pun kita kena hati-hati. Sebab apa? Nyeleweng pula. Dia bawa ayat Al-Quran, tapi tafsir dia menyeleweng. Bawa hadis, tafsir menyeleweng. Ataupun hadis itu palsu. Ataupun daif jiddan, la asla lahu, hadis yang tidak ada. Berkata Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at, padahal hadis palsu. Kan, dia confident. Dan ada juga yang tak boleh beza antara Al-Quran dengan hadis, ada juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jadda wa jadda. Qala Allah Ta'ala, ada Ustaz kita pernah cerita, dia pergi
Ada orang cakap itu manjada wajada. Itu firman Allah. Allahu akbar. Tak boleh beza Al-Quran dengan hadis. Tu pun kena hati-hati. Kan? Jadi kalau kita tengok balik, itu adab yang ditunjukkan oleh ulama dalam penulisan mereka. Dan ini jelas pada apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Jadi kita tengok di Ustaz tu Kitabut Tauhid. Dia letakkan tajuk. Tarjamah itu maksudnya tajuk. Sebab tu kalau kita tengok dalam matan Kitabut Tauhid itu dia akan letakkan apa dia apa yang berikutnya, iaitu apa? Wa qaulullahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tengok dia letak ayat Allah. Dia letak kalamullah tu. Nampak? Tak ada dia kata qala syekhuna ke, berkata guru saya ke, tak. Kan? Dia letakkan Allah Ta'ala pada kedudukan yang pertama sekali. Maknanya dalam ini nak menunjukkan kepada kita secara tidak langsung manhaj talaqi wal istidlal. Sumber pengambilan ilmu kita yang pertama sekali kalamullah, Al-Quran. Nampak? Kemudian kita akan tengok nanti kemudian Syekh akan datangkan dengan hadis. Ayat-ayat Quran, kemudian akan hadis, kemudian datangkan dengan perkataan sahabat, kemudian perkataan imam-imam, ulama-ulama yang terpercaya. Sebab itu kalau kita tengok balik, kita kena letak kedudukan. Kan? Jadi tak kenalah kalau awal-awal nak bahas tentang agama ni, maknanya terus kita letak perkataan, contohnya kita letak perkataan ulama dulu. Tak kenalah dari sudut turutan tu. Sebab ulama, perkataan dia bukan hujah. Tetapi perkataan dia itu perlu ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Maknanya perkataan dia itu mengikuti Quran dan Sunnah. Bukan Quran dan Sunnah ikut perkataan dia. Nampak? Cuma bila sampai tang bab mengaji fiqh ke apa, dia adalah dia punya apa, cara dia. Yang kita ringkasan fiqh, kitab fiqh tu yang ringkas-ringkas tu kan, dia hanya sebut perkataan syekh tu, perkataan ulama tu, hak tu ringkasan. Tetapi kalau kita buka pada apa dia syarahan dan sebagainya pun, dia still akan bawa dalil. Kan? Perkataan dia ni mana dalil dia? Sebab maksudnya perkataan ulama tu bukan dijadikan hujah secara sendirinya, tetapi dia diikuti apabila ianya meneruti Al-Quran dan Sunnah, apabila dia bertepatan dengan Quran dan Sunnah. Nampak? Baik. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin, wal kitabu bimakna maktubun ay maktubun bil qalami atau bimakna majmu'un min qawlihim katibah wa hiya al majmu'atu min al khair. Baik, kitab. Jadi maksud Kitabut Tauhid. So Syekh syarah satu-satu. Kitab maknanya maktubun, yakni maf'ul, yakni sesuatu yang tertulis. Yang tertulis dengan pena, ataupun maknanya merujuk kepada himpunan sesuatu. Maknanya disebut kitab. Maknanya bila kita sesuatu yang tertulis di dalamnya dan terhimpunnya sesuatu lah. Dalam konteks kita ni, terhimpunnya di dalamnya topik ataupun isu berkenaan dengan tauhid. Sebab Kitabut Tauhid, maknanya apa yang ditulis berkenaan tauhid dan apa yang terhimpun padanya yang membahaskan tentang isu berkenaan dengan tauhid. Amma tauhidu fahuwa fil lughati masdaru wahada asy-syai' idza ja'alahu wahidan. Adapun tauhid dari segi bahasa, dia adalah kata terbitan daripada wahada. Yuwahidu tauhidan. Yakni maknanya menyatukan ataupun menunggalkan sesuatu. Yakni idza ja'alahu wahidan, menjadikan dia sebagai satu, menjadikan dia sebagai tunggal, disebut sebagai tauhid. Itu dari segi bahasa. Dari segi bahasa. Wa fi syar'i ifradullah ta'ala bima yakhtassu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifati. Adapun dari sudut syarak, maknanya tauhid itu ialah menunggalkan Allah Ta'ala terhadap dalam apa yang menjadi khususiyah, bima yakhtassu bihi, apa yang menjadi khususiyah Allah. Ma yakhtassu bihi maknanya apa yang Allah sahaja yang mempunyai keistimewaan tersebut, khususiyah. Minar rububiyah, daripada rububiyah, wal uluhiyah, wal asma'i was sifat. Jadi rububiyah, yakni pengkhususan, yakni apa yang menjadi khusus. Kita kata
keistimewaan yang menunjukkan ianya adalah hanya milik Tuhan. Yakni dia hanya khusus untuk Tuhan. Senang cerita, bahasa kita nak mudah, apa yang menjadi kerja Tuhan. Sebab Allah Ta'ala urusan Tuhan. Kan? Urusan Tuhan. Ketuhanan kita kata, rububiyah. Uluhiyah wa al-asma' wa sifat, yang ini kita akan bincangkan dalam kelas akan datang. Tetapi secara umumnya kita kata rububiyah, uluhiyah wa asma'i wa sifat. Bila Syekh kata ma yakhtassu bihi, apa maksud khususiyah tu? Maknanya yang dia sahaja yang layak, yang memiliki hal tersebut secara mutlak. Maknanya kita kata balik pada ayat Quran, kulla yaumin huwa fi sya'n. Dalam surah Ar-Rahman Allah Ta'ala kata setiap hari Allah Ta'ala ada urusan. So dalam hadis Nabi SAW ditafsirkan makna urusan Allah tu antaranya Allah Ta'ala memberi rezeki, Allah Ta'ala memakbulkan hajat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memustajabkan doa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyembuhkan mereka yang minta kesembuhan daripadanya, mengampunkan dosa. Hak tu kita kata kerja Allah, tugas Allah, urusan Allah. Kita kerja Allah tu tak beradab sikit kan. Tugas Allah pun tak molek. Urusan Allah. Yang menjadi urusan Allah. Kan? Sebab tu kita kena fahamlah apa maksud rububiyah, uluhiyah dan asma' wa sifat, dan apa yang khusus. Ma yakhtassu bihi, apa yang khusus hanya Allah je. Maknanya senang cerita kita kata kalau kita kenal Allah, kita tengok apa list yang kita kena kenal Allah ni. Maknanya apa yang menjadi urusan Allah, yang makhluk tak ada perkongsian, yang tak ada kita kata campur tangan makhluk dalam urusan tersebut. Antaranya apa? Rububiyah. Ini hal ehwal berkenaan dengan penciptaan, pemilikan secara mutlak, memberi rezeki, kan? Itu kita kata rububiyah secara umum. Uluhiyah maknanya ibadah. Ini secara umum kita masuk dulu. Nanti kita akan bincangkan dengan secara lebih terperinci apa yang Syekh akan sentuh nanti. Sama juga asma' wa sifat. Sebab kita perkara benda sekarang ni, sebab orang tak kenal Tuhan. Hari ini yang jadi masalah, orang tak kenal Tuhan dan orang tak tahu apa urusan Tuhan. Akhir sekali dia tak tahu hak tu, benda ni, hak ni Tuhan saja boleh buat, tapi tiba-tiba dia kata makhluk boleh buat. Contohnya memustajabkan doa. Nampak? Memustajabkan doa, makhluk boleh ke? Bukan urusan makhluk. Tak? Kalau ada pun makhluk, dia menyahut panggilan orang yang masih hidup. Tu boleh lah. Weh, mari sini. Pasal dia masih hidup. Dan apa yang menjadi kemampuan dia. Tapi, kalau orang tu mati, boleh lah kau panggil? Tak boleh dah lah. Dah tak ada lah. Tapi dia tak faham. Itu yang jadi dia celaru tentang apa yang menjadi khususiyah Allah. Itu yang Syekh kata ma yakhtassu bihi minar rububiyah wal uluhiyah wa asma' wa sifat. Itu akan dibahaskan dengan lebih terperinci insya-Allah. Jadi orang tak boleh tahu apa list. Sebab itu kita kata senang je nak tahu sesuatu benda tu. Kita tengok contohnya macam orang yang minta kepada selain Allah. Orang yang istighathah, minta pertolongan di saat sulit, di saat genting kepada Nabi atau kepada wali. Baik, cuba listkan tugas Nabi dan Rasul. Tugas Nabi dan Rasul ni adakah memustajabkan doa? Ada? Ada tak termasuk dalam tugas? Tugas Nabi dan Rasul antaranya mendengar doa-doa umat dia yang dalam kesusahan. Ada ke? Tak ada kan? Malaikat ada ke? Tak ada. Allah sajalah maknanya. Betul tak? Adakah masuk dalam list tugas para rasul memberikan rezeki? Tak ada. Jadi kita kata sampai tahap tu orang hari ni dia tak boleh beza. Sebab itu pentingnya kita kena belajar tauhid. Kena terus berterusan belajar tauhid, dan insya-Allah kita berhenti setakat ini. Dah sebelah 20. Sepatutnya pukul apa habis ni? 10.30. Jadi belajar mukadimah. Baik, anda pun mulanya duk ingat nak pendek lah.
Tapi jadi panjang juga. Pasal semangat tengok ada orang depan Dulu, selalunya lajak juga, online pun lajak juga kadang-kadang. Tapi tak sesemangat bila ada orang kat depan ni. Ada orang depan ni kita nampak lah. Kan? Kita nampak. Kalau online tu dia rijalul ghaib lah banyak. Allah musta'an. Baik, jadi insya-Allah kita akan sambunglah pada pengajian ini. Insya-Allah kita akan sambung pada pembahasan Syekh berkenaan dengan pembahagian tauhid. Insya-Allah. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati apa yang kita sampaikan, menjadikan ilmu ini bermanfaat untuk kita semua dunia dan akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.